lain tak kuat. So, boleh keluar dah. Dah. Boleh zoom. Dekatkan lagi. Zoom. Tekan skrin. Baik. Boleh kita muka kuliah malam ni dengan sama-sama membaca umul kitab ila hadatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah terhadap apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Taala itu Maha meliputi akan segala ilmu Dia. Alhamdulillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku itu semuanya akan masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada arahan dan juga perintahku, maka mereka akan masuk syurga. Dan barang siapa yang melakukan maksiat terhadapku, mengingkar terhadap apa-apa yang aku perintahkan, maka mereka termasuk dalam kumpulan enggan. Aban orang yang enggan lah. Dalam Quran pun ada perkataan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah Taala berkata kepada para malaikat, hendaklah kamu sujud kepada Nabi Adam semuanya. Lalu mereka semua sujud kecuali iblis. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan, dia enggan dan juga takabur, dan dia termasuk dalam kumpulan orang-orang yang maka minal kafirin, termasuk kumpulan orang yang kafir. Baik. Yang mati pengurusi kita Ketua Jawatan Kuasa, pemimpin masyarakat, Tuan Imam, Tuan Bilal, kan, Bunda Haris, Setiausaha,
muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur wa taala. Wa taala mengizinkan sekali lagi pertemuan kita, perjumpaan kita malam ni untuk kita sambung kitab Sifat 20 ke arah memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sampai muka surat apa itu? Ada tanda tak? 137 di antara makna. Betul kan? Macam tu. Baik. Semuanya kita masih lagi dalam pembahasan kalimah la ilaha illallah. Pembahasan kalimah la ilaha illallah ni panjang juga ni. Ni dalam bab yang ke-6 ni. 6 ke? Bab apa ni? Bab ke-16 kan? Bab ke-16 sampai bab 17 masih ada lagi tentang bab syahadah ni. Syahadah ni panjang pembahasan dia. Baik. Kita lihat qala musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin, telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan manfaat akan ilmunya dalam dua negara, itulah dunia dan akhirat. Apa kata musannif atau pengarang? Di antara makna la ilaha illallah, di antara makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, adalah bahawa kami sesekali tidak akan menyembah kepada selain Allah. Itu maksudnya. Di antara makna kalimah la ilaha illallah tu, kalimah syahadah yang tuan-tuan selalu tuturkan, lafazkan tu kan, sama ada di luar solat ke, dalam solat ke, dalam tahlil ke, zikir kan, adalah bahawa kami sesekali tidak akan menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak akan menyekutukannya barang sedikit pun, dan di antara kami tidak akan berbuat taat kepada yang lain dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalimah la ilaha illallah ni lebih kepada orang kata maknanya ikrar lah, ikrar ataupun pengakuan daripada diri kita, bahawa bila kita sebut syahadah aja, mesti orang kata kita ikrar dalam diri kita tu, kita menafikan benda yang lain daripada Allah. So maknanya fokus kita hanyalah kepada Tuhan Allah. Betul ingat dalam apa saja tindakan kita. Cuma kadang-kadang dalam solat, kadang-kadang kita sembah Allah. Masalahnya luar solat. Kadang-kadang luar solat ni dalam bab contohnya qada. Contohlah, ada negara kita ni kadang-kadang tak percaya tentang qada dan qadar. Tak yakinlah tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang berlaku pada kita tuan-tuan, ini merupakan ketentuan daripada Allah taala. Tugas manusia hanyalah orang kata berusaha, berdikari, mencari dan sebagainya, untuk mencari apa saja bentuk benda-benda baik kita carilah. Jangan kita cari benda yang tak elok. Cuma ada berjaya tak berjaya itu semua adalah daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkalna. Kan biasa kita sebut alaihi tawakkalna, atasnya lah kami semua bertawakal kepada Allah. Allah Taala juga sebut, dia kata qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alaihi tawakkalna. Qul la yusibana, kata olehmu ya Muhammad, tiada sesuatu pun yang menimpa ataupun tertimpa teratas diri kita kecuali illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu yang telah pun ditetapkan. Ditetapkan pada diri kita, ditentukan oleh Allah Ta'ala, di azali lagi memang dah ditentu pada kita. Cuma pada kita ada usaha, ada doa. Setiap benda tu, kalau dalam Lauh Mahfuz tu, kalau sebut lagi tak lain pula, setiap benda yang di Lauh Mahfuz masih boleh diubah. Yang tak boleh diubah itu sesuatu dalam ilmu Allah. Sesuatu dalam ilmu Allah tak boleh ubah lagi dah. Tapi para ulama tauhid dia kata dalam Lauh Mahfuz boleh ubah, tapi dengan syarat doa, usaha di kalangan hamba tu sendiri. La yazidu fil umri illa al-birra. Tiada bertambahlah
umur itu kecuali dengan melakukan kebaikan. La yarudul qada illa bid-du'a. La yarudul qada illa bid-du'a. Qada itu tidak boleh diubah melainkan dengan doa. Mesti kena usahalah doa. Dan adab berdoa pun kena ada. Jangan menghentam doa aja, tak ada adab. Sebaiknya kalau berdoa ni mestilah kalau boleh kita mulai dengan kita ucapan kita pujian kepada Allah. Puji dulu Allah. Kita nak doa kan, nak minta sesuatu, mesti terpuji dulu. Kalau kita nak minta satu barang dengan kawan kita, nak pinjam duit kan, puji dulu tak? Puji dulu kan, kau ni baiklah, kau ni bagus kan, kau ni sukalah tolong orang ni, saya respect dengan kau. Lepas tu barulah cakap, boleh tak pinjam sikit? Boleh je kan. Cuba kita kutuk dia. Kau ni bodoh, kau ni bangang, kau ni bahalul, kau ni tak guna kali pakai. Memang tak rapik je lah. Siap-siap kan kita dia luku daripada kita. Tahu tak tuan-tuan? Itu juga adab kita dengan Allah Ta'ala. Kita nak minta sesuatu dengan Allah, mestilah dengan puji Allah Ta'ala dulu. Kan? Puji Allah, kan? Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata selawat pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab doa. Kan? Dah berselawat pada Nabi, barulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita nak ni? Panjang umur, kesihatan badan, harta yang banyak, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Mintalah apa yang kita minta. Allah Ta'ala kata, siapa yang tak nak minta pada aku, maka termasuk dalam kumpulan orang yang sombong. Kumpulan orang yang sombong, hamba yang sombong. So, tugas kita mintalah. Dia nak bagi, tak nak bagi, pulang kat dia lah. Kan? Macam tu. Baik. Sambung lagi. Mana pergi tadi? Hilang dah. Baik. Allah Ta'ala menyatakan firman-Nya, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faru'a fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi izni rabbiha wa yadribullahu amsalin nasi la'allahum yatazakkarun. Ayat ni panjang lagi ni, ada lagi sambungan dia. Alam tara kaifa daraballahu, adakah tidak engkau melihat? Alam taro, adakah tidak engkau melihat? Kaifa, bagaimana? Daraballahu masalah. Allah Ta'ala membuat sesuatu perumpamaan. Allah Ta'ala membuat perumpamaan. Kerana Al-Quran ni banyak ayat yang perumpamaan. Ayat perumpamaan, pemisalan, perbidalan. Ayat-ayat berkenaan dengan orang kata sebut lain dikenakan lain, istiarah. Ayat-ayat pinjaman. Dan tuan-tuan Al-Quran banyak bersepah. Kajilah Al-Quran. Kan? Tapi jangan terpesong kita sudah. Kita digalakkan orang kata belajar Quran, kaji Quran, kaji. Kan tengok dia punya tafsir dia dan sebagainya kan. Kerana Quran ni kan lama mana pun kita belajar memang tak pernah habis. Memang tak pernah habis. Kenapa? Dalam Quran tu banyak sangat ilmu tuan-tuan. Itu sebabnya kita hanya jangan mengaji bab tajwid aja. Ini balik-balik bab tajwid. Idgham al-ghunnah, ilam bil ghunnah. Idgham mutamassilain. Kan mad asmadlin, mad asli, mad tabi'i, mad iwad, mad ali sukun. Itu je ingat Bab lain macam mana? Tak ngaji Ustaz. Tak boleh macam tu. Bab lain pun kena ngaji juga, bab akidah, bab tauhid, bab akhlak, fiqh. Betul tak? Banyak kan? Banyak benda. Itu sebabnya orang yang minatnya belajar, orang yang ada minat belajar, kan, mana yang dia dengar ceramah ke, tok guru mengajar apa, dia pergi belalah, pergi buat buku, buat kitab, catat catat apa yang boleh catat. Kerana salah satu daripada cara kita nak untuk ilmu ni ialah dengan mencatat. Catat dia dua. Sebut dalam kitab apa tu? Kitab Hadis 40 tentang kelebihan ilmu dan juga ulama. Sebut cerita bahawa mencatat ataupun menghafal ini ada dua cara. Pertama, hifzul sadri, adab sadri.
Yang kedua double kitabah. Double kitabah. Pertama ialah dobit dada, yang kedua namanya dobit tulisan. Dobit dada itu maksudnya apa? Maknanya apa saja yang didengar daripada guru dia masuk dalam kepala otak dia. Apa yang diajar oleh guru dia rakam, dia catat, masuk dalam kepala otak dia. Bila ditanyakan dia boleh jawab. Itu cara pertama lah. Ini bagi orang yang ingatan dia kuat, sesuai lah. Ingatan tak kuat, ulama kata naklah kita dabbu kitabah. Dabit dengan cara menulis, mencatat apa yang dicakapkan oleh ustaz, ustazah, guru kan, ulama. Apa yang disampaikan tadi kita catatlah. Supaya nanti tuan-tuan bila balik rumah kan, bila ada masa lapang dan masa-masa free, boleh kita buka balik, tengok balik. Kalau tak percaya tuan-tuan tengoklah orang yang mengaji pondok kan. Dia punya kitab tu, tabik tu penuh buku kitab yang dia ajar tu guru. Apa yang setiap patah dia cakap guru tu semua dicatat dia. Jadi sampaikan dia punya kitab tu penuh. Jadi bila balik rumah, balik pondok, dia bilik ke bilik, dia tengok balik, ulang balik. Malahan apa yang dia ajar tu pula, dia ajar pula orang lain pula. Budak yang bawah, yang junior ni dia ajar. Itu style mengaji pondok lah. Saya mengaji pondok. Jadi bila dia ngajar tu budak junior, jadi sikit sebanyak ke situ dia dah dapat kemahiran mengajar lah. Dah dapat kemahiran mengajar. Tuan-tuan ada tak mengajar? Balik tuan-tuan mengajar sini, belajar, tuan-tuan balik mengajar rumah pula, ada tak? Tak ada ustaz. Kan buku tak ke mana, dan pun tak ke mana kan. Tapi kalau style mengaji di pondok begitulah. Mana apa yang dia kata tunggu tu, dia akan catat dan tulis. Lepas disampaikan pada pelajar-pelajar junior pula. Jadi sebiji apa yang dia belajar tu, sebiji juga sampaikan. Itu dikatakan sebagai dia punya mata rantai tu. Sanad tu turun sampai pada orang lain. Kan? Ada sebuah pula kitab pondok kan, dia hanya mengamalkan dabit ataupun dabit sadar saja. Mana hafalan dalam bentuk ingatan saja. Dia tak digalakkan tulis. Tapi apa yang cakap ni taklah kita ingat. Itu bagi orang ingatan kuat boleh lah. Macam tu. Ada juga jenis-jenis pondok pengajian ni kan, atau guru tu dia hanya suruh menulis kalimat yang memang tak tahu makna saja. Kalimat yang biasa dah selalu jumpa makna tak digalakkan lagi nak tulis. Tak payah tulis dah. Apa nak tulis banyak kali? Menyomakkan kitab je, memonohkan kitab kata kan tu. Jadi tulis kalimat yang baru, yang tak tahu makna barulah ditulis. Yang dah biasa kalimat tu jumpa macam ana anta. Berapa kali jumpa dah? Berapa puluh kali dalam kitab tu. Jadi apa nak tulis makna lagi? Mana ana saya, anta engkau lah. Ana anta ana. Antum anti kan. Nahnu. Benda yang sama je, ulang balik. Jadi tak payah tulislah, kata teru. Gitu. Faham kan tuan-tuan? Lepas ni bawa lah pen ke, pensel ke, tulis. Betul tak? Alah, dekat video dah ada ustaz, jadi saya tengok video je lah. Boleh juga. Tapi kalau video kena delete, habislah semua. Okay. Baik, kita lihat pada ayat tadi. Alam tarakai pada Allahumma salam. Adakah kau tidak melihat bagaimana Allah Ta'ala membuat perumpamaan kalimatun thayyibah, kalimat yang baik, kasajaratin thayyibah, sama seperti pokok yang baik. Kalimat yang baik sama seperti sebatang pokok yang baik. Kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Dia punya akar tu, asluha ni akar dia, sabitun tetap. Akar dia tetap ataupun masuk jauh dalam tanah. Wa far'uha fis sama, dia punya cabang tu menjulang sampai ke langit. Cabangnya menjulang sampai ke langit. Gitu. Kemudian tu'ti ukuluha kullahinim. Didatangkan akan dia punya buah-buahan tadi setiap masa. Mana setiap masa tuan-tuan ada je buah
Habis satu buah tu dah gugur, habis nak masak, kan? Akan berbunga semula. Pokok dia berbunga semula, dia berbuah balik. Habis je buah tu dah gugur semua, dah masak, dah gugur, akan ada lagi buah lain. Itulah dia punya fungsi pokok tadi. Sentiasa mengeluarkan buah. Tu satu pokok baik lah. Kalau pokok yang baik, tak pernah berbuah dah. Apa hukum itu, tuan? Pokok yang tuan tanam tu, tentu dah yang penjual tu kata baik, bagus, dia kata. Sedap buah ni. Mata kucing lah kita kan. Sedap buah ni. Dia sentiasa berbuah. Tuan-tuan pun tanam lah. Baca semua kan. Sampai dah besar tu, tak berbuah-buah dah. Tunggu lagi. Tak juga berbuah dah. Dah besar dah. Kan? Dah 10 tahun dah besar dah. Dah besar gajah dia punya batang dah. So apa hukum, tuan-tuan? Tobang lah kan. Baik kayu bakar lah je faham kan? Tapi ini, tuan-tuan, pokok ini, kalimat baik itu merupakan seperti sebatang pokok yang baik. Asluha sabitun. Akar itu tetap masuk dalam tanah. Wa faruha fis sama. Cabangnya menjulang sampai ke langit. Tu'ti ukuluha kullahinim. Didatangkan akan buah-buahan setiap masa, tuan-tuan. Biizni rabbiha. Nampak? Dengan izin Tuhannya. Nampak? Disambung kalimat biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Semuanya dengan izin Allah. Apa saya kita buat, tuan-tuan, semua dengan izin Allah. Kalau tak ada izin Allah, bolehkah berlaku? Tak boleh. Nampak? So mana Allah Ta'ala declare dalam Quran, dah sebut dalam Quran dah. Biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahu amsalin nas la'allahum yatazakkarun. Jadi Allah Ta'ala membuat amsal, perumpamaan, linnas, bagi manusia, la'allahum yatazakkarun, mudah-mudahan mereka itu beringat, berfikir, kan? Ataupun mengambil pengajaran daripada ayat tadi. Ini ayat perumpamaan, ataupun ayat pinjaman lah. Kalau kita pinjaman pun boleh. Kalimat yang baik, orang kata pokok yang baik, dipinjamkan penggunaan kalimat yang pokok baik tadi untuk kalimat yang baik. So apa dia kalimat yang baik? Ini persoalan kita. Adakah orang kata orang cakap baik tu dikatakan kalimat juga? Kalimat yang baik. Jadi maksud kalimat ini yang baik ini ialah kalimat thayyibah. Maknanya kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata ulama tafsir dah. Jadi maksud kalimah baik itu ialah kalimah syahadah lah. Itulah perumpamannya. So siapa yang ada kalimah syahadah, kan selalu ulang-ulang kalimah syahadah, ataupun selalu memperbarui akan hati iman dia dengan syahadah, jadi dia punya iman tu kuatlah, kuat, mantap. Dia punya akidah tu kuat. Simpulan iman dia kuat. Kenapa disebut akidah, tuan-tuan? Kan biasakan dengan perkataan akidah. Mana akidah ialah simpulan tali. Kalau Ustaz Muhadir juga dia kata, dia buat contoh simpulan tali ialah seperti kalau kita nak panjat tali, nak panjat tembok tinggi kan, kita akan gunakan tali kan. Okay? Tali tu kan, kalau kita tak buat simpulan-simpulan, susah tak kita nak panjat? Susah kan? Mesti kita buat simpulan. Okey, simpulan pertama, pernah kat atas, kita buat simpulan lagi. Kan? Okey, atas lagi, buat lagi simpulan. Atas lagi simpulan kan? Jadi banyak tak simpulan tu? Banyak simpulan kan? Bila ada simpulan, senang tak kita nak pegang? Senang kan? Susah tak kita nak jatuh? Susah. Sebab apa? Kita ada tempat kita berpaut, berpijak. Kalau tak ada simpulan, selolot ialah ke bawah, sot kan. Jadi yang bawah tu dia kata, itulah diperbamakan seperti neraka, kufur, kan, munafik dan sebagainya. Nifak, benda-benda yang keji-keji yang tak elok, tu dikatakan yang bawah tadi tu. Jadi kalau kita punya simpulan iman tu kuat, kita takkan goyang lah. Kita punya pegangan tu kuat dan mantap. Tapi kalau tak ada simpulan tu, orang gogak-gogak, jatuhlah kita ke bawah. Kadang tak gogak pun, kan, orang push je tu je, push yang macam tu, dah jatuh ke bawah. Apalagi kalau dia gogak, lobak jatuh kan.
Jadi kalau kita ada kuat simpulan, susahlah kita. Itulah ibaratnya, tuan. Faham kan? Boleh? Baik, seterusnya. Jadi adapun mengenai kalimat yang baik yang disebut dalam firman Allah Taala di atas adalah kalimat tauhid. Nampak? Kalimat tauhid. Syahadah itulah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Serta cabangnya mengucap ikrar dengan lisan dan buahnya ialah perbuatan melalui gerakan anggota badan. Sebenarnya iman itu bukan hanya sekadar kita ucap, mesti kita amalkan, mesti kita buat, itu kita lakukan. Kita dah tahu benda terbaik, buatlah. Banyak kalau kita kadang-kadang hanya cukup tahu aja. Bila buat amal itu hatilah dulu Ustaz. Hatilah dulu. Okey? Salat subuh tu kan, salat subuh. Besar tak kelebihan solat subuh berjemaah? Besar kan? Banyak orang tahu. Tapi nak buat itu yang susah. Kan? Susah betul-betul nak bangun subuh ni. Kan? Bukannya tak tahu. Jam tu kadang dah kunci dah berapa kali dah bunyi jam tu. Macam-macam lagu jam tu tuan. Tapi bangun dia tidak. Kan? Kenapa? Kerana kita tu dah macam disimpul oleh syaitan lah. Simpul dia tu. Tapi syaitan punya simpulan lah. Kerana waktu subuh ni biasanya kita diikat oleh syaitan. Kalau kita bangun, maka terbuka lah ikatan. Dia ada 3 ikatan tu. 3 ikatan tu. Bila kita bangun subuh tu, biasa subuh lah yang berat dan subuh ni bangun ni. Dia 3 simpulan tu. Simpulan pertama, kedua, ketiga. Bila kita bangun je kan, istighfar pada Allah, maka terbukalah kesimpulan yang pertama. Lepas tu kita pergi ambil wuduk, kan, angkat wuduk semua, terbukalah kesimpulan yang kedua. Lepas tu kita takbir, Allahu Akbar, maka terbukalah kesimpulan yang ketiga. Mengaunglah syaitan masa tu. Sedihlah dia kan, kecewalah dia. Tapi kalau tak bangun-bangun, jawabnya kita bawa lah Yasin. Bawa Yasin tu kan, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Melompat dah, bangun dah cepet kan. Dia boleh mati gitu dia kata. Baik, termasuk dalam pengertian kalimah takwa adalah mengkufuri terhadap bentuk ibadah kepada selain Allah Taala serta mengesahkannya. Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan firman Allah Taala yang berbunyi la ikra'a fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiun alim. La ikra'a fid din, tiada paksaan dalam agama. Ayat la ikra'a fid din jangan salah gunakan. Tiada paksaan agama Ustaz. Jadi tak payah paksa yang sembahyang dah. Jangan tahulah. Kan? Ayat tiada paksaan agama ini ialah kita tak boleh memaksa orang bukan Islam masuk Islam. Itu maksudnya. Jangan disalahgunakan. Orang suruh sembahyang, kau jangan paksa dia sembahyang. Orang suruh pakai tudung, kau jangan paksa dia pakai tudung dia tu. Terpulanglah masing-masing. Nak pakai tudung kau tak nak pakai tudung, nak tutup aurat kau tak nak tutup aurat. Lelaki contohnya main bola pakai seluar pendek. Main bola pakai seluar pendek. Tak payah kau nak cakap pakai seluar panjang dah. Tutup aurat tak payah. Yang tahulah kan. La ikra'a fid din. Tiada paksaan agama dia kata. Salah guna ayat tu. Ayat tu digunakan untuk sebenarnya orang kafir kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Tak boleh paksa. Biar kerelaan dia sendiri. Itu sebabnya sesiapa saja kalau kita nak syahadahkan orang, contohlah ada seseorang tu dia bukan Islam, jumpa kita, dia kata dia tertarik Islam dan dia nak syahadah. Kalau dia nak syahadah, boleh kita tanya dulu, ada tak siapa memaksa engkau? Tak ada, dia kata. Betul tak ada? Ada tak siapa bagi duit ke engkau supaya masuk syahadah, masuk Islam ni? Tak ada. Kalau tak ada, barulah kita suruh dia syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah dia syahadah. Supaya besok tuan-tuan jangan disalahkan kita. Tiba-tiba datang oleh keluarga dia. Dia kata kita memaksa dia masuk Islam. Sedangkan kita tak ada paksa dia.
Sebabnya sebaik-baik sesiapa yang kita nak syahadahkan, mana tahu kan tuan-tuan? Kita tak tahu kan. Tiba-tiba ada orang tertarik nak jumpa kita masuk Islam. Kita tu syahadah. Tapi sebelum syahadah, kita minta dia, tanya dia betul-betul ada tak sesiapa engkau yang memaksa engkau masuk Islam. Supaya juga jangan disalahkan kita pula. Kan? Kalau tak ada, okey, barulah kita syahadahkan dia. Dah syahadah tu, kan, taklah didaftarkan syahadah dia. Pergilah orang kata pejabat agama untuk didaftarkan syahadah. Itu yang sebaik-baiknya lah. Okey? Dan ada saksi lah bersyahadah tu. Jangan kita seorang je. Mesti ada paling tidak pun 2-3 orang saksi kan, yang melihat dia tengah bersyahadah. Baik Baik. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah nyatalah kebenaran Islam daripada kekufuran ataupun kesesatan. Faman yakfur bitaghut, maka barang siapa yang tidak percaya kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman dengan Allah, faqad istamsaka, maka sungguh dia telah memegang bil urwatil wusqa, memegang kepada satu simpulan lan fisa malaha, yang tidak akan putus. Jadi siapa yang memilih Islam, meninggalkan kufur, kan, bukan Islam, jadi seolah dia telah memegang satu tali yang kuat dan kukuh. Macam tadi kan, akidah tu macam kita pegang tadi kan, tu pegang yang ada buhul tali tu. Okey. Yang ini dia pegang tali betul, tapi tali tu kuat, kukuh kan. Kalau tali kuat dan kukuh, apa saja boleh kita gunakan untuk kita tarik. Kayu besar pun boleh kita gunakan untuk tarik. Kereta pun boleh kita tarik kalau tali itu kuat. Nampak? Kuat dan kukuh. Kalau tali tak kuat, tuan-tuan, macam mana nak tarik lori pun tak boleh. Digolak lori tu gitu kan. Kalau tidak pun mungkin ni jujur dia kita. Jujur dia kita masuk dalam payung, dalam gaung tu. Dah tunggang terbalik kita dalam gaung tu. Kenapa? Tali tak kuat. Jadi tali mestilah kuat. Jadi tali yang kuat itu diumpamakan seperti Islam lah, akidah. So bila kita masuk Islam, maknanya kita telah memegang satu tali kuat. Bila dah masuk Islam, kenapa nak gostan balik? Kan kita pernah dengar kan, ada orang murtad, gostan balik, convert agama dia semula, pulang pada agama dia semula. Ini satu kerugian pada mereka lah. Kenapa tuan-tuan? Dia dah pegang satu tali yang kuat, tiba-tiba dia gostan balik. Dia nak pegang tali yang tak kuat. Jadi dia lah yang rugi, kan? Tak rugi apa-apa, dia tak rugi. Baik. Wallahu samiun alim. Allah Ta'ala itu maha mendengar, al-alim, lagi maha mengetahui. Jadi bila mentafsirkan bahawa orang yang telah melepaskan diri daripada belenggu syaitan yang selalu mengajak menyembah kepada selain daripada Allah Ta'ala, dan ia mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu menyembahnya hanya kepada Allah Ta'ala, dan dia memberikan persaksian bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain daripada Dia, ya Allah, maka orang tersebut tuan-tuan berarti telah berpegang kepada tali yang teramat kuat, yang tidak akan putus, iaitulah berada pada jalan yang benar. Berada jalan yang benar. So kalau dah pegang tali yang kuat, teruskanlah pegang. Mendalamkan lagi Islam, belajar lagi Islam. Ada dengar pengajian, ada kuliah-kuliah, pergi dengar. Kan? Tak dapat banyak sikit. Macam hari tu saya cakap kan, orang yang datang ke masjid ada 3 golongan kan. Orang yang datang atau lalu ke masjid ni ada 3 golongan. Kan pernah Nabi kata, ada suatu hari tuan-tuan, Nabi tengah mengajar, berkuliah, ceramah, kan, datang 3 orang lelaki. Lelaki yang pertama dia datang dan duduk, dia cari tempat kosong, dia duduk dan mendengar tazkirah dan kuliah Rasulullah SAW. Kemudian datang lelaki yang kedua, dia datang, dia tengok orang dalam masjid tu ramai, maka dia hanya duduk di pintu saja. Dia dengar juga kuliah, tapi hanya duduk di pintu saja. Bukan pintu ni lah tuan-tuan, jangan terasa pula ustaz dia duduk ke pintu ni. Okey. Kemudian datang lelaki yang ketiga.
Laki yang ketiga ni dia tengok dalam masjid tu ramai orang. Penuh orang kan. Jadi dia pun mundar-mandir keluar masjid tu. Lepas tu dia pun berlalu pergi. Terus pergi. Tanpa dia masuk ataupun duduk sebentar ke mendengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Lepas tu bila Nabi kuliah je, maka Nabi cakap, nak aku cakap pada kamu 3 golongan manusia? Nak ya Rasulullah. Okey, lelaki yang pertama, ada golongan pertama, dia datang ke masjid dan surau kan, dia tengok mana tempat yang kosong, dia duduk, dia dengar ceramah tertu guru kan, ahli ulama dan sebagainya. Jadi orang ini mendapat pahala yang penuh, kata Rasulullah SAW. Dia mendapat pahala yang penuh. Kemudian lelaki yang ketiga, yang golongan kedua pula, dia datang, dia tengok ramai orang, dia duduk hanya di pintu saja. So dia mendapat separuh saja pahala dia. Separuh saja dapat. Pahala dapat separuh saja. Kemudian datang pula lelaki yang ketiga, dia tengok dalam surau, dalam masjid tu ramai orang, maka dia pun mundar-mandir, maka dia lalu pergi. Maka dia tidak mendapat apa-apa. Ilmu pun tak dapat, keberkatan pun tak dapat, pahala pun tak ada, tuan-tuan. Okey. So kita agak berada dalam kelompok yang mana? Kalau boleh kita berada kelompok yang pertama lah. Cuma kelompok pertama pula bagus. Duduk depan sekali. Tapi jangan tidur, tu ialah. Punyalah khusyuknya apa yang ustaz ceramah tu, dia pun tertidur. Dapat juga pahala. Tapi kuranglah. Sebab apa? Bila tanya kan dia tak faham. Kita tanya lain, jawab lain. Jadi menurut Imam Mujahid dalam tafsirnya bahawa yang dimaksud dengan tali yang kuat ialah iman. Kemudian menurut Sa'id Al-Jubair dan Ad-Dahaq bahawa yang dimaksud dengan tali yang kuat itu ialah kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Kan? Hari tu saya pernah cerita kat tuan-tuan berkenaan ada lelaki tuan-tuan yang dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dia punya apa tuan? Dia punya amalan keburukan dia sangat banyak tuan-tuan. Sangat banyak amalan keburukan dia. Tidak ada amalan kebaikannya. Maka dibawalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala pun tanya, dia kata, macam mana dengan amalan kau ni? Dia kata, Ya Allah Ta'ala, dia kata, amalan aku tak ada yang baik. Semua amalanku buruk. Dia punya amalan keburukan itu sebanyak 99 gulung. 99 gulung, semua amalan keburukan saja. Okey? Dan setiap gulung itu panjangnya di antara timur dengan barat. Masya Allah. Dia punya amalan keburukan tu daripada timur ke barat, amalan keburukan dia. Memang orang kata piau punya lah. Memang tok-tok punya buat, selalu buat buruk pun dia tak elok kan. Berzina, merompak, mencuri. Cuma dia tak ada, dia syirik je. Syirik tak ada. Tapi benda-benda buruk ni semua dia buat. Tak ada dia buat. Itu sebabnya dia punya amalan keburukan tu 99 gulung. Kan? Sehingga Allah Ta'ala tanya pada dia, wahai hambaku, dia kata, bagaimana keadaan kau ni? Ya Allah Ta'ala, dia kata, memang malanglah nasib aku, dia kata. Kerana tidak ada amalan kebaikan yang aku buat. Maka Allah Ta'ala kata, sebenarnya ada amalan keburukan. Ada amalan kebaikan kau buat. Walaupun kau nampak tu amal buruk je, okay? Tapi sebenarnya ada. Maka hamba tadi kata, tak ada ya Allah, dia kata, semua amalan buruk aja. Tengoklah 99 gulung. Setiap gulung tu antara timur dengan barat amalan kebaikan. Maka lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat, wahai malaikatku, kan, bawalah ke sini amalan kebaikan dia. Dibawalah satu lembaran kertas. Satu lembaran kertas dibawa dan di kepada dia. Dan ditulis dalam amalan kertas itu, kebaikannya itulah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu je amalan kebaikannya ada. Wahai hambaku, bagaimanakah keadaan kau sekarang? Adakah kau tak percaya? Ya Allah Tuanku, dia masih tak percaya dah, kata. Sikit sangat ni
secebis je, solai kotor je amalan kebaikan. Sedangkan amalan keburukannya 99 gulung. Kan? Kemudian Allah Ta'ala perintahkan supaya ditimbanglah. Bawalah satu neraca timbangan, letakkan amalan keburukan tu pada satu tulang tu kan. Kemudian diambil kalimah la ilaha illallah tu disetak lagi pada satu tulang lain. Apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang berlaku? Amalan sehelai itu yang kalimah syahadah itu rupa-rupanya lagi berat berbanding dengan 99 gulung amalan kejahatan yang buat tu. Masya-Allah tuan. Itu disebut dalam hadis kursi. Hadis kursi ni ialah firman Allah Taala sendirilah. Dia bukan ayat Quran, tapi Allah Taala berfirman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW pun menyampaikan kepada para sahabat menggunakan ayat baginda SAW sendirilah. Ini nak jelas kepada kita tentang beratnya kalimah thayyibah tu, kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi bukan nak galakkan kita ni buat benda tak elok, tak ada. Bukan suruh tuan-tuan buat benda tak elok, tak ada. Benda baik terus kekallah baik. Okey. Kerana syurga tu tuan-tuan dia ada 100 tingkat. Syurga saja 100 tingkat. Luas antara satu tingkat itu dia antara langit dengan bumi. So siapa yang nak duduk dalam tu tuan-tuan? Tuan-tuan lah nak duduk. Tuan-tuan nak duduk tingkat berapa? Tingkat 1 ke, tingkat 2 ke, tingkat 3 ke? Tingkat dekat-dekat para nabi dan para rasul ke? Tuan-tuan pilihlah sendiri. Baik seluruhnya dalam beberapa sabda Nabi SAW menerangkan tentang kedudukan dan keutamaan kalimat takwa. Di antaranya man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah hurrima maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Rawahul Bukhari. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu, dan dia mengkufurkan dengan sesuatu benda yang disembah min dunillah, daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, hurrima maluhu, nescaya diharamkan akan harta dia, wa damuhu, dan darahnya, wa hisabuhu anallah, dan hisabnya itu ke atas Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan kalimah la ilaha illallah. Sebenarnya siapa yang berkata kalimah la ilaha illallah, maka haramlah kepada kita untuk menumpahkan darahnya. Siapa saja yang berkata ataupun menuturkan kalimah la ilaha illallah, haramlah kepada kita menumpahkan darah mereka. Kerana yang boleh menumpahkan darah ini ada 3 saja golongan yang boleh ditumpahkan darah. 3 saja golongan yang boleh ditumpahkan darah. Yang orang Islam lah, bukan kafir, yang Islam saja. 3 saja golongan yang boleh ditumpahkan darah. Pertama, iaitu orang yang membunuh orang lain dengan secara sengaja. Membunuh orang lain dengan sengaja-sengaja, maka halallah darah mereka. Waris-warisnya boleh menuntutlah. Yang kedua, orang yang berzina. Orang yang berzina sedangkan dia muhsin ataupun muhsin. Apa makna muhsin atau muhsan? Maksudnya orang yang pernah bersetubuh, berkahwin dan bersetubuh. Kemudian mereka melakukan perzinaan, maka halallah darah mereka dengan cara direjam. Hukum Islam rejamlah sampai mati. Okey. Kemudian yang ketiga, orang yang murtad, orang yang keluar daripada agama dia. Tetapi naklah dibagi nasihat dahulu, bagi kaunseling dulu, bagi nasihat. Kalau dia tak nak kembali pada agamanya, maka halallah darah. Kalau itu disebut dalam kitab fiqh lah. Tapi dalam konteks negara kita ni tak adalah buat kuasakan hukum lagi, belum kuasa lagi lah. Nabi pun sabda, dia kata man badala dinuhu faqtuluhu. Barang siapa yang menukar agamanya, maka naklah dibunuh. Itu hadis sahih. Siapa saja murtad menukar agamanya, maka hukumnya adalah halallah darahnya. Faqtuluhu, maka naklah kamu bunuh. Siapa yang menjalankan hukuman bunuh itu? Pihak pemerintah lah. Kita takkan nak buat kan, orang yang ada otoriti lah. Tapi kalau orang kafir pula,
Tengoklah kapi apa. Kalau kapi harbi, kapi perang tu kan adalah darah. Kalau kapi zimmi, kapi yang bernaung di bawah negara Islam. Haramlah darah kita, darah mereka untuk kita tumpahkan. Tak boleh tumpahkan darah. Tapi kalau mereka menghina Islam, kenalah ada satu undang-undang, kuatkuasakan undang supaya mereka jangan sampai menghina Islam, mempelekatkan Islam. Sebab apa? Kerana dia duduk bawah negara Islam, dia kena patuhlah, kena hormatilah kan agama Islam itu. Baik. Kemudian sikit lagi Umrah. Sekali lagi. Diceritakan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, ia berkata, orang yang telah menyaksikan Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menghadapi sakaratul maut memberitahu kepadaku bahawa Muaz berkata, bukalah tabir kubah itu, sehingga aku dapat menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, man syahida an la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi lam tamassuhu an-nar. Man syahida, barang siapa yang bersaksi, an la ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, mukhlisan, hal keadaan dia ikhlas, dia sebut itu dengan penuh ikhlas kepada Allah, min qalbihi, dalam hatinya, lam yamassuhun nar, maksudnya dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dia tidak akan disentuh sama sekali oleh api neraka. Apabila seorang itu mengucapkan kalimah itu dengan penuh tulus ikhlas, bukan cakap main-main, ataupun gurau-gurau saja, tak boleh. Kalau kita sebut syahadah ni, mesti sebut dengan penuh, kan, bersungguh-sungguh dan penuh yakin serta penuh ikhlas kepada Allah, kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ucapan yang kita sebutkan tadilah, kalimah syahadah tadi. Jadi lam yamassuhunna, orang tu tak akan disentuh oleh api neraka. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Naim. Kemudian diceritakan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, "Iza sa'alaka ahlul yumni, iza sa'alaka ahlul yumni an miftahil jannah, faqul la ilaha illallah." Apabila golongan yang menang bertanya kepadamu tentang kunci syurga, iza sa'alaka ahlul yumni min miftahil jannah, apabila golongan yang menang bertanya kepadamu tentang kunci syurga, aqul, kata olehmu, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi kalimah kunci syurga tu kan, anak kunci syurga itulah kalimah la ilaha illallah tu. Kalimah la ilaha illallah itulah anak kunci dia. So kalau orang tanya mana anak kunci syurga, kita pun tak boleh nak jawab. Dia tak belajar, sebenarnya dah belajar dah. Tak belajar, tapi sebenarnya ustaz dah ajar dah. Dia lupa, tak ingat kan. Jadi anak kunci syurga ialah kalimah la ilaha illallah. Itulah anak kunci dia. Mana-mana tuan-tuan pergi, bawalah anak kunci tu. Jangan dilupakan anak kunci. Dan hadis lain, an Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa inna iblis qala ahlaktun nas bizunub fa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aitu zalika ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Okey. Hadis yang seterusnya ini hadis terima daripada Abi Bakrin man Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Nabi, alaikum bila ilaha illallah, atas kamu tu naklah kamu lazimkan mengucap la ilaha illallah wal istighfar, dan ucapkan istighfar. Dan selalu kan ucapkan istighfar. Fa inna iblis, maka sesungguhnya iblis, qala, berkatalah iblis, ahlaktun nas bizunub, binasalah manusia dengan dosa-dosa dia. Fa ahlakuni bila ilaha illallah, maka binasa pula aku dengan sebutan
la ilaha illallah wa istighfar dan istighfar. Jadi seorang hamba itu dia akan binasa disebabkan oleh dosa-dosa maksiat yang dia buat. Tetapi apabila dia kembali mengucap syahadah ataupun dia istighfar kepada Allah Ta'ala, siapa pula binasa tuan-tuan? Iblis pula binasa. Iblis pula binasa. Iblis pula binasa. Okey? Tapi kalau kita tak istighfar ataupun tidak bertaubat, maka kita pula akan terus menanggung dosa. Okey? Lepas tu, falamma ra'aitu zalika ahlaktuhum bil ahwa. Maka ketika aku mengetahui demikian tadi, lalu aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Wa hum yahsabuna annahum muhtadun, sehingga mereka menyangka bahawa mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi mereka rasakan, aku ni golongan yang mendapat hidayah petunjuk ni. Manalah rajin ibadah. Kita jangan selalu menyangka yang macam tu lah. Takut nanti tak betul sangkaan kita tadi lah. Tapi kalau betul, alhamdulillah lah. Okey. Dan satu hadis kursi lagi, Allah Ta'ala berfirman, wa izzati wa jalai la ukhrijanna minan nar man qala la ilaha illallah. Wa izzati wa jalali, dan demi kemuliaanku kata Allah, dan juga keagunganku kata Allah, la ukhrijanna minan nar, sungguh aku akan keluarkan daripada api neraka man qala, barang siapa yang berkata ketika hidup dalam dunia, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi golongan itu dia akan dikeluarkan daripada api neraka. Tetapi janganlah kita hanya sebut la ilallah saja tanpa kita beramal. Kerana kalimat la ilallah itu pun dia ada tuntutan amalan yang kita kena buat juga. Tak boleh hanya sekadar cakap. Jangan kita jadi macam golongan lelaki tadi lah. Lelaki tadi itu pun nasib-nasib juga tu lelaki tadi. Sebaik Allah Ta'ala ni yang dia ada sifat pemurah dia, penyayang dia. Kalau tidak ada sifat pemurah dan penyayang Allah Ta'ala ni, tak tahulah apa nak jadi manusia. Allah Ta'ala pernah kata, dia kata, aku menjadikan 100 sifat rahmat. Bila aku mencipta langit dan bumi, aku juga mencipta 100 sifat rahmat dan juga kasih sayang. Daripada 100 itu, 99 aku turunkan ke dunia. Bukan, satu saja. Okey, satu saja aku turunkan ke dunia. Okey, 99 lagi bila? Besok. Akhirat besok. 99 lagi akhirat. Dengan satu tadilah tuan-tuan, manusia berkasih sayang di antara satu sama lain. Binatang dia tak makan anak dia. Singa tidak akan makan anak dia. Walaupun singa tu memang singa makan daging kan. Singa makan daging. Anak dia daging tak? Anak dia daging juga. Tapi kenapa dia tak makan anak dia? Kan? Kerana ada sifat kasih sayang Allah Ta'ala lontarkan dalam jiwa ataupun hati singa tadilah. Maka dia tak makan anak dia. Tapi kalau singa lain, dia makan anak orang singa lain. Contohnya singa jantan kan. Singa jantan dia nak merampas, kan? Dia nak merampas singa-singa betina yang dimiliki oleh seekor singa jantan yang lain. Singa jantan tu dah tua. Singa jantan tu dah tua. Jadi singa-singa yang jantan-jantan yang muda-muda ni dia jealous lah. Banyak aku punya bini kata kan. Kan singa kan banyak dia punya betina kan banyak kan. Kan? Dia punya isteri tu ramai isteri dia. Singa lah. Jadi bila singa-singa jantan ni dia nampak dia punya singa jantan yang dominan ni dah tua, jadi mereka pun ambil kesempatan lah, lawan matilah. Bila dah mati kan, anak-anak singa jantan itu biasanya akan dibunuh oleh singa-singa yang jantan yang muda-muda ni yang telah berjaya merampas kuasa tadi. Dan semua singa-singa betina tu telah menjadi milik mereka pula. Macam tu. Itulah orang kata kehidupan binatang. Kehidupan binatang.
Tak boleh tidak, benda itu akan berlaku jugalah. Malahan manusia pun kadang berlaku begitu, bukan binatang saja. Baik, yang harus dilakukan setelah mengucap la ilaha illallah. Cukup sampai situ? Cukup? Cukup nak habiskan bawah lah. Kita cukup berhenti pukul 9 boleh Boleh kau ada kenduri tak? Tak ada Kerana separuh tompet tuan-tuan, dia memang suka kenduri. Masjid yang biasa gaji kenduri ni, masjid yang saya ngajar tu masjid pantai, Jalan Jelbur kan. Saya ngajar situ Sabtu malam Ahad, minggu yang kedua komplek kan. Bila saya ngajar situ je, ustaz malam ni kenduri. Saya datang lagi kemudian, ustaz malam ni ada kenduri. Asyik kenduri je. Paling tidak pun satu malam dia kenduri sampai 2 buah rumah. Masya Allah tuan, 2 buah rumah. Bayangkanlah. Tapi saya cakap, saya lapis ngajar, saya nak balik juga. Balik Nabi dah, lambekkan saya balik. Yang harus dilakukan setelah mengucapkan la ilaha illallah, untuk menghindari dari pemahaman yang keliru mengenai hadis-hadis yang telah disebutkan pada percakapan terdahulu, terutama dalam memahami hakikat makna la ilaha illallah. Berikut ini dijelaskan beberapa syarat dan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang setelah dia mengucap kalimah tauhid tersebut. Maknanya bila dah sebut kalimah tauhid, mesti ada syarat-syaratnya yang kita kena laksanakan. Dengan demikian, seseorang itu tak cukup hanya mengucap kalimah tauhid itu saja, tanpa melakukan kewajipan-kewajipan lain yang disyariatkan oleh agama. Nampak? So mesti buatlah. Tak boleh hanya sekadar mengucap saja masuk Islam, lepas itu tinggal je tu je. Itu yang kadang-kadang ada di dalam masuk Islam, tak lama lepas itu, 2-3 tahun lepas itu dia masuk agama dia semula, kembali balik. Kenapa? Dia hanya syahadah saja kan. Belajar dia tak nak, mengaji tak nak. Tak boleh. Bila kita dah syahadah dia, wajib kita belajar, tuntut ilmu. Talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu wajib kepada setiap orang muslim. Terutama sekali ilmu fardu ain, bab-bab agama ni. Cukup sekadar tu tuan, sampai situlah. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'af. Baik, saya buka soalan kalau ada pertanyaan. Kalau ada. Tak ada? Tak ada. Okey. So kuliah kita memang kekal lah, sebulan sekali. Okey. Habis. Tak ada soalan Okey, tak ada itu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina wassalika ma'al taqabbala waslan halal dan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim lawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana arifin. Allahumma fakana fid Allahumma fakana fid Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yasha wa min du'a la istajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tutup. Dia punya tu. Finish.